A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekali lagi apa khabar sahabat-sahabat sekalian yang mungkin ahli keluarga kita sendiri yang bersama-sama kita live di Facebook Bandar Wakaf Madinah Muawadah. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari Jumaat yang penuh barakah insya-Allah. Kita dah hampir separuh dah bulan Rabiul Akhir. Semalam dah nampak bulan dah penuh dah. Masya Allah, cantik sungguh kejadian Allah. Dah separuh dah. Sekejap je, dunia akhir zaman memang sekejap dia masa berlalu. Jadi kita jangan tunggu petang. Hasrat yang baik di pagi hari jangan kita tunggu di petang. Kita takut petang nanti kita tak sempat. Ingat, kematian tidak disyaratkan dengan tua. Kematian tidak disyaratkan dengan sakit. Jadi kita jangan tangguh-tangguh apa saja perkara baik yang kita ada hasrat nak lakukan, kita lakukan. Hari Jumaat, hari penuh barakah ni, kita perbanyakkanlah zikir-zikir kita kepada Allah SWT. Zikrullah, perbanyakkan zikrullah. Apa dia zikrullah yang terikat pada hari Jumaat? Ada zikir yang tidak terikat. Apa, buat sajalah pada hari apa. Banyakkan zikir. Yang kita sibuk nak cari apa zikir terbaik. Jangan nak banding-bandingkan zikir. Tetapi ada zikir yang mempunyai kelebihan-kelebihan pada waktu-waktu tertentu. Seperti selepas solat, Rasulullah SAW dah ajar kita apa dia zikrullah yang paling aula selepas solat. Kita dah belajar. Ada juga kadang-kadang zikrullah didatangkan dengan kaifiat pergerakan. Selepas solat jugalah. Subuh dan maghrib. Ada kaifiat pergerakan dalam zikrullah itu sendiri. Jadi kita ikutlah. Ada zikrullah terikat dengan bilangan-bilangan. Sekali lagi selepas solat. Rasulullah SAW ajar. Ada ketika lain zikrullah ni dibanyakkan sebanyak-banyaknya yang kita mampu, mengikut kemampuan kita. Dan zikrullah tidak mewajibkan kita duduk di atas sejadah. Kita nak berzikir tidak mewajibkan kita hanya duduk di atas sejadah. Tak payah nak tunggu bersoloklah untuk berzikrullah ni. Solok tu ada kelebihan dia dan bab lain kan. Tetapi zikrullah tidak diwajibkan kita bersendirian. Zikrullah tidak diwajibkan kita duduk tengah malam. Zikrullah ni sepanjang masa. Sesungguhnya kehidupan kita ialah semata-mata zikrullah. Bangun pagi kita dah berzikir kan? Masuk bilik air kita berzikir, keluar bilik air zikir, lepas wuduk kita berzikir, tengok cermin ada zikir, pakai baju baru ada zikir, keluar rumah ada zikirnya, nak pergi masjid solat pun ada zikirnya. Masuk masjid ada zikrullah tertentu, solatnya, baca Qurannya. Tidak diajarkan kita berbuat kosong-kosong dalam masjid. Itu semua sebahagian daripada zikrullah. Maka pada hari Jumaat antara zikir yang terikat pada waktunya ialah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyakkanlah salawat. Bahkan di akhir zaman ada imam, ada ulama berpendapat zikrullah yang terbaik ialah salawat. Wallahu alam, kita tak payah labal-labal tu. Kita perbanyakkanlah zikrullah kita. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi bacaan Anak Kunci Syurga. Minggu lepas kita dah habis bab sutrah. Tapi saya tambah sikit lagi. Sutrah, kita ulang kaji balik apa dia. Ialah sesuatu yang kita letakkan di hadapan kita bagi memisahkan tempat solat kita dengan laluan orang. Sutrah ni, peri penting sutrah ni adalah apabila kita bersolat di tempat yang tak ada penghadang. Kat padang dan sebagainya. Jarang sangatlah berlaku ni. Jarang sangat berlaku khususnya kepada mereka yang tak keluar. Bagi siapa yang keluar, kat luar sana, susah nak ada surau masjid ni. Biasa kita orang Melayu ni, nak semayang ni kena ada surau masjid. Kalau tidak kan payah kita nak semayang kan. Tapi pada zaman-zaman saya, tahun 90-an lagi dah keluar. Alhamdulillah dah bermusafir, dah bermukim lama kat US, dah duduk kat UK, dah pusing Europe. Masa tu nak solat kat mana? Kat mana-mana yang bersih je lah. Kat Taman Bunga, dekat stesen kereta api, dekat kalau masa universiti dekat US tu, kat tepi vending machine. Mana ada surau. Kat tepi vending machine, kat mana-mana lah. Jangan sembahyang dalam bilik air, saudara. Tapi siapa pergi bilik air dekat US ke, dekat Jepun ke, cantik-cantik bilik air dia. Tapi janganlah sembahyang dalam bilik air tu.
Wallahu alam. Jadi sutrah yang memisahkan kita dengan tempat sujud kita. Kita dah bincang juga larangan untuk kita langgar depan sutrah. Bahkan kita boleh halang. Tetapi kita kena perincikan sikit ya. Pertamanya, saya tekan semula, ini kita tak bincang minggu lepas. Saya takut kita tersalah faham. Sutrah imam ialah satu penghadang di hadapan imam yang biasanya mihrab tu sendiri. Mihrab. Jadi jarak antara imam dengan mihrab tak boleh jauh sangat. Sebab jarak sutrah ni 3 hasta je. 3 hasta, 1 hasta, 1 meter lebih lah lebih kurang tu. Sejadah tu lah. Sejadah tu lah. Ya. Jadi kalau mihrab tu jauh sangat, tempat posisi imam tu jauh, biasanya masjid dia akan letak sesuatu di depan imam. Sama ada dalam bentuk rehat ataupun sekarang ni banyak struktur sutrah yang dia memang dah buat kan. Dia kepung sikit. Siapa biasa tengok tempat imam tu tahulah. Dia letaklah sesuatu di hadapan imam. Dan kita pun dah bincang sutrah ni bukanlah benda besar. 1/3 hasta je. Rehat tu lah. Rehat tu macam tu saja. Boleh. Itu sutrah. Jadi makmum sutrahnya imam. Habis. Siapa yang boleh menghalang laluan ketika itu ialah imam sahaja. Dengar kita dah masuk saf. Yang boleh menghalang orang lalu lalang ialah imam saja. Menghalang orang lalu depan imam. Katalah Amar nak masuk saf. Biasalah Melayu ni kan dia malas nak bergerak ke depan kan. Dah susun saf 1, 2, 3. Tiba-tiba ada orang kat saf pertama tu dia batal wuduk dia keluar. Kadang-kadang orang belakang dia tak ke depan pun. Jadi apa kita boleh buat? Kalau kita baru nak masuk saf, kita boleh lalu celah-celah orang terus pergi ke saf depan tu. Tak berdosa. Tak termasuk dalam larangan yang menunggu 40 waktu. Faham perempuan pun sama. Perempuan pun sama kalau sembahyang masjid ramai-ramai kan masa tarawih lah contohnya kan. Tiba-tiba ada orang keluar. Kosong, lompong-lompong. Kita boleh jalan je ke depan. Kita boleh jalan. Cuma jalan kita dah mazhab Syafi'i. Kita tak boleh lah jalan pada macam mazhab lain. Mazhab lain dia jalan dia terus ke depan tu. Kita berhenti sekejap dengan lebih 3 perbuatan yang besar. Jadi pada ketika itu, masa Amar nak pergi saf depan tu, kalau Amar lalu depan saya tak boleh halang. Faham Tak boleh halang. Nak halang masa bila kita solat bersendirian, bukan dalam keadaan berjemaah. Kita sembahyang sunat dan surah kecil tiba-tiba orang nak lalu betul-betul depan kita. Itu boleh kita halang Itu pertama sutrah. Kedua, sutrah ni tak semestinya di hadapan. Kita bukan nak sujud pada sutrah tu. Sutrah tu tak semestinya berhadapan. Contohnya kita dapat tiang kat masjid kan. Tiang, jadi kita boleh sembahyang betul-betul menghadap tiang atau kiri dan kanan tiang tu tak ada masalah. Sebab dia punya antara sebab nak sutrah tu nak menghalang laluan saja. Menghalang laluan satu, kedua nak suruh kita fokus, kita tak tengok benda lain, kita tengok tempat sujud kita depan tu je Sebab kalau sembahyang di tempat terbuka kan orang lalu lalang tu kan. Kita tak nak orang tu pula berdosa. Jadi kita letak sutrah. Bila letak sutrah selesai. Orang tu tak berdosa lah lalu depan kita. Kadang-kadang kat rumah lah. Kita sembahyang kat rumah tengah ramai-ramai anak buah tengah berlari-berlari apa semua tu, kita ambil kursi satu, kita letak depan kita tu wallahu alam. Itu penutup sikit bab sutrah. InsyaAllah hari ini kita sambung bab makruh di dalam solat, perbuatan makruh dalam solat. Ingat makruh ni apa? Makruh ni ada kalau kita tinggalkan perbuatan makruh, walaupun makruh ni secara amnya buat tak berdosa, tak buat tinggal dapat pahala, kalau buat pun tak berdosa. Janganlah ambil memudah macam tu sebab ada perkara makruh kalau kita tinggalkan kita dapat pahala sunnah tu. Contohnya Rasulullah SAW kalau nak pergi ke masjid, dia jaga dia punya kebersihan mulut dia contohnya. Dia tak makan benda-benda yang boleh mendatangkan bau. Jadi kalau kita tinggal benda-benda begitu dengan hasrat kita nak pergi sembahyang jemaah, nak sembahyang berjemaah. Nak pergi sembahyang jemaah jadi tak makanlah. Macam saya kalau makan makan durian lah katakan. Memang kuat sendawa jadi kalau nak pergi solat tu memang saya tak makanlah tempoyak ke apa ke, memang tak makan. Nak pula kalau kita petang-petang kan, malam dah tahu nak pergi sembahyang maghrib, kita janganlah seokok. Jangan isap okok tu sampai tepi masjid baru nak buang putus okok tu. Kita jaga kebersihan. Jadi kalau kita tinggal pada makruh tu kita dapat pahala sunnah tu Baik insya-Allah. Perbuatan makruh dalam solat. Silakan adik-adik baca. Perbuatan makruh dalam solat. Pertama, berpaling muka dalam solat
Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpaling dalam ketika dalam solat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abd." Yang bermaksud ia yakni berpaling muka dalam solat adalah sambar menyambar oleh syaitan daripada solat hamba. Hadis ini direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitab Azan, bab iltifati fi salat. Nombor hadis 751 daripada Aisyah, status hadis adalah sahih. Seterusnya yang kedua, menutup mulut. Perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah SAW, seperti mana hadis yang direkodkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain muhadis, dan hadis tersebut disahihkan oleh mereka. Hadis larangan menutup mulut tersebut adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna nabiyya naha an yughtiya rajulu fahu fi salat. Direkodkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah ketika kitab iqamah salat wa sunnah fiha, bab ma yukrahu fi salat. Nombor hadis 966 daripada Abu Hurairah, status hadis adalah hasan. Ketiga, berdiri di atas sebelah kaki. Perbuatan ini boleh menafikan khusyuk dalam solat kecuali pada ketiga-tiga perkara tersebut. Apabila ada keperluan, maka ianya tidak makruh. Muslim merekodkan satu riwayat bahawa ketika Rasulullah SAW ketika sakit, maka kami turut bersolat di belakangnya dan baginda solat dalam keadaan duduk. Baginda berpaling kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Nota 18. Daripada Anas bin Malik, katanya, ketika Rasulullah SAW jatuh daripada kuda, tercabut kulit dari isinya, maka Rasulullah SAW sembahyang dalam keadaan duduk. Kami juga turut serta duduk. Kemudian baginda SAW berpaling kepada kamu, maka baginda berkata, apabila solat bersama imam, ikuti imam. Apabila imam takbir, maka takbirlah. Apabila imam rukuk, maka rukuklah. Dan apabila imam bangkit, maka bangkitlah. Kisah ini menurut Anas bin Malik, pada mulanya mereka solat secara berdiri. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat agar semua makmum duduk, iaitu solat seperti imam solat. Baik. Ada dua perkara bab tutup mulut tu. Yang makruhnya kita tutup mulut dalam keadaan yang tidak ada apa-apa hajat. Maksud dia kita semayang, kita saja je. Pakai mask. Tanpa ada kelonggaran sekarang ni, kita diberi kelonggaran untuk memakai mask ni. Kita pakai mask bermaksud kita di atas arahan, atas usaha kita untuk mengelakkan wabak yang sedang melanda. Itu cerita bab lain. Kita ikut dia apa fatwa dikeluarkan. Jadi boleh tak pakai mask masa semayang? Boleh. Selesai bab tu. Tetapi pada keadaan yang biasa. Ini cerita pasal keadaan biasa lah. Yang biasa, kita tak boleh tutup mulut tanpa ada hajat. Allahu Akbar begitulah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Malu dengan orang sebelah kononnya tutup mulut macam tu. Tak boleh. Pakai mask lah. Lelaki tak ada hajat apa-apa. Sekarang ni cerita lain. Ni tak ada cerita COVID lah. Pada zaman-zaman dulu lah katalah. Duduk tempat kat mana Arafah lah kata. Tiba nak semayang pakai mask. Sebab takut sesama lah, takut apa, tak boleh. Makruh. Tetapi dalam keadaan kita menguap, tutup mulut. Menguap, sunatnya tutup mulut. Begitulah. Perempuan pun sama. Perempuan pun tak boleh tutup muka untuk semayang, makruh. Tetapi dalam keadaan ada hajat sekarang ni tak ada masalah. Pakailah mask ni masa semayang. Dan syarat wajib masuk masjid. Baik, itu bab tutup mulut. Keempat, memandang ke langit dan tempat-tempat lain seperti gambar yang bercorak. Sambung. Yang tadi tu ada sikit sabda Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasawwaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhul." Apabila seseorang dari kamu menguap, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan tangannya, kerana sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam rongga mulutnya jika tidak ditutup. Direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dapatlah satu amalan sunnah, menguap tutup mulut. Sebab dia takut syaitan masuk ke dalam rongga mulutnya. Satu lagi bab menguap, kita jangan menguap
Bunyi ha tu satu benda yang disukai oleh syaitan. Datang pada hadis ke. Yang kita bunyi sama gitu. Jadi kita tutup mulut lah. Tutup mulut masa menguap. Dapatlah satu perkara sunnah. Sambung ni. Keempat, memandang ke langit dan tempat-tempat lain seperti gambar yang bercorak. Rasulullah SAW bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim la yantahunna an dhalika aw la tuhfafanna absaruhum." Setiap perbuatan sesuatu kaum yang mengangkat pandangan mereka memandang ke langit ketika dalam solat, maka hendaklah mereka berhenti dari melakukan perbuatan itu dan hendaklah disambar terhadap pandangan mereka itu. Nota 20 direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Azan fi bab raf'i basar ila sama' fi salat, nombor hadis 750 daripada Anas bin Malik. Satu hadis ada sahih. Antara sebab lagi kita dilarang untuk tengok angkat tu, satu, takut ada sifat bongkak. Takut ada sifat bongkak. Tapi bongkak tak bongkak tu kita je lah tahu kan. Takut ada sifat bongkak. Kedua, takut kita lara, teralik tengok. Sebab tu dalam banyak pandangan ulama, mihrab tu tidak disarankan untuk dihiasi berlebih-lebihan. Mihrab depan tu kan, taklah disyaratkan nak kena cantik. Berbezalah dengan arkitektur zaman sekarang ni. Masjid dah jadi macam museum. Tulisan depan dengan khatnya, dengan marmarnya, dengan apanya, dengan lampunya dan sebagainya. Itu banyak pandangan dalam ulama-ulama dalam pelbagai mazhab lah. Yang terbaiknya mihrab tu tidaklah dilebih-lebihkan hiasannya. Kita tak nak bincanglah pandangan apa tu, haramnya apa semua tu, tak apalah. Tapi antara sebabnya itulah dia. Kita tak nak, kita ni dikendaki untuk cuba sedaya upaya untuk khusyuk. Ini kalau kita duduk tengok-tengok atas ni dan sebagainya, kita satu bimbang bongkak, ada datang sifat bongkak tu, kita semayang macam tu je kan. Kedua, bila kita tunduk tu kita lebih tawaduk, insya-Allah. Tengok tempat sujud dia. Kelima, menyikat rambut atau membetulkan kain yang dipakai. Al-Bukhari dan Muslim merekodkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sya'ran wala thawba." Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota dan tidak melipat baju serta tidak menyikat rambut. Nota 21 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumi 'alal jabhati wa ashara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain wala nukfi tathayaba wa sya'ara." Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, kitab Azan bab sujud ala anfi. Nombor hadis 812 daripada Ibnu Abbas. Status hadis adalah sahih. Baik, jangan lawan sikat-sikat rambut ni. Tapi orang biasa buat apa? Perempuan ni tak main rambut, lelaki ada main. Apa dia? Janggut. Janggut, janggut masa semayang tak boleh. Lipat-lipat pakaian pun tak boleh. Apa dia lipat pakaian yang biasa yang kita nampak ni dalam masyarakat majmuk, kalau kita pergi Mekah ke Madinah ke mana, apa dia? Orang main apa? Serban. Terus pusing serban, ikat apa semua tu, tak boleh. Makruh, bukan batal solat, makruh. Begitu juga kalau perempuan dalam mazhab lain, dia tak pakai mengkana, kita mengkana ni dah tetap kan, dia tak bergerak dah. Jadi pusing-pusing tu je. Kadang rambut keluar masa semayang kan, dia repair, dia pusing-pusing, itu perkara makruh. Dia elok sangatlah Melayu ni. Melayu ni kalau buat semayang, untuk perempuan lah usul memang cantik sangatlah pakaian, dah tetap apa semua. Baik itu. Kemudian tidak melipat baju setidak menyikat. Bab melipat baju ni satu nak tambah, ialah untuk lelaki kalau datang dengan berbaju lengan panjang, ada hadis yang memakruhkan. Atas sebab hadis tu ulama kata makruh kalau kita lipat-lipat. Ya aman. Ni yang perempuan, kalau ada adik-adik yang pakai jubah, dah pakai jubah atau baju lengan panjang, nak semayang lipat jubah ni sampai sini. Contoh dia nak ambil wuduk dia dah lipat sampai bahu, semayang pun dia macam tu, tak boleh. Ada pandangan mengatakan makruh. Jadi kalau kita pakai baju lengan panjang, kita turunkan baju lengan panjang. Kalau jubah dah macam ni, kita biar macam ni. Macam tu ya, Mak. Itu bab tu .
Baik, terus keenam, meludah. Bab meludah ni pun kena belajar. Bab ludah ni masih boleh dia lakukan dalam bentuk yang berbeza. Nanti kita tengok. Terus Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim merekodkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fi salat fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih." Apabila seseorang dalam kalangan kamu mengerjakan solat, maka sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Tuhannya yang Maha Mulia. Maka janganlah ia meludah ke arah hadapan dan juga jangan ke arah kanannya. Al-Bukhari merekodkan tambahan pada lafaz hadis berdasarkan riwayatnya, walakin an yasarih au tahta qadamih. Akan tetapi hendaklah ia meludah ke arah kirinya atau di bawah tapak kakinya. Hal ini adalah apabila solat selain dari masjid. Jika dia solat di dalam masjid, maka haram meludah di dalam masjid. Nota 22. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza kana fi shalah fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqan baina yadayhi wala an yaminih walakin an yasarihi aw tahta qadamih." Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab solat bab lil yarzuq an yasarihi. Nombor hadis 413 daripada Anas bin Malik. Status hadis adalah sahih. Al-Bukhari dan Muslim merekodkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ul buzaku fil masjidi khati'ah wa kafaratuha daftuha." Meludah di dalam masjid adalah berdosa dan kafarahnya adalah menimbuskannya. Oleh itu, hendaklah ia meludah di tepi kain sebelah kirinya jika berada di dalam masjid. Nota 24. Binaan masjid pada zaman dahulu lantainya adalah pasir atau tanah, manakala pada masa kini adalah kapet atau sejadah, maka adalah kotor dan tidak munasabah untuk meludah. Baiklah, kita memang tak belajarlah bab ni sebab kat tempat lain masjid itu pasir. Kita semayang di tempat lapang, pasir dan tanah sebagainya tak ada masalah, kita boleh ludah. Tapi ludah belah mana? Belah kiri. Kadang-kadang berjemaah nak ludah macam mana belah kiri atau jemaah sebelah. Ini keadaan padang lah ni. Kita ludah di bawah tapak kaki kiri kita. Itu kita kambus. Ludah dan kita kambus. Ingat ludah dia tak, alio kita tak membatalkan solat. Hingus dan sebagainya, pahak dan sebagainya tak membatalkan solat. Cuma dia perbuatan jijiknya. Jijik. Sebab itulah hingus, alio semua kita tak boleh nak telan balik kan kalau dah keluar. Baik. Sebab sifat dia jijik. Jadi dalam masjid tak boleh lah. Bawa tisu lah. Macam biasa lah. Bawa tisu, bawa kain tuala tu, embus kat situ lah. Itu bab meludah. Tapi dalam keadaan kita diganggu oleh syaitan. Ketika dalam solat, kita diganggu oleh syaitan, kita tiba-tiba tak khusyuk dan sebagainya, kita boleh auzubillah minasyaitonir rajim dan kita buat isyarat meludah tu belah kiri tu. Begitu je. Isyarat je lah. Jangan ludah belah kiri. Kena apa? Tuih. Gitu, tak boleh lah. Ini benda-benda yang faham lah, senang. Bab meludah, dan terpaksa ludah juga, ludah belah kiri itu dengan syarat kita semayang di tempat terbuka dalam masjid tak boleh. Silakan. Ketujuh, meletakkan dua tangan di atas pinggang. Nota 25. Athar dari Aisyah. Athar dari Aisyah. Kanat takrahu an yaj'ala yadahu fi khasiratihi wa taqul innal yahuda taf'alu. Maksudnya, Aisyah tidak menyukai seseorang yang sedang solat itu menyandarkan tangannya dengan tongkat, bermaksud solat dengan cara yang tidak sempurna, secara cepat dan tergesa-gesa. Aisyah mengatakan ia adalah perbuatan orang Yahudi. Direkodkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Jum'ah, bab man intazara hatta tudfana. Nombor hadis 3458 daripada Aisyah. Status hadis adalah sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasir. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu solat dalam keadaan meletakkan tangannya mencekak di pinggang. Direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Ini semua antara sebab perbuatan yang bimbang kita solat dalam keadaan bongkak. Padahal dalam solat kita kena merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Sebab tu kita sujud ke lantai. Tempat yang kita pijak tu lah kita letakkan kepala kita kan. Kepala kita diletakkan pada tempat orang pijak-pijak. Itu nak merendahkan diri kepada Allah. Jadi sifat kalau solat kita sengaja, kita tak sakit tapi kita saja guna tongkat. Macam tu lah. Saja pegang tongkat. Macam tu tak boleh. Ataupun pegang cekat pinggang. Ni kadang cekat pinggang. Memang kita tak buat lah ni. Kita tak buat lah insyaAllah. Kenapa? Nak mengelakkan ada rasa sifat bongkak tu tadi. Ke-8. Merendahkan kepala melebihi paras belakang semasa rukuk kerana melampaui perbuatan Rasulullah SAW. Nota 26. Riwayat daripada Muhammad bin Amru bahawa Abu Humaid Sa'idi melihat Nabi Muhammad SAW apabila rukuk baginda meletakkan tangannya pada kedua-dua kepala lututnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kitab Azan bab wujud qiraati lil imam wa makmum fil solat. Nombor hadis 828 daripada Muhammad bin Amru, status hadis adalah sahih. Kita belajar bab perbuatan di dalam solat. Masa kita rukuk, kita paras je. Macam mana buat paras? Tak nampak tangan saya. Paras lah Maksud macam itulah paras. Paras bermaksud kita tak ke bawah macam ni, tak ke bawah. Pada hadis ni, hadis sahih, Rasulullah SAW pegang mana? Pegang lutut, dia tak pegang keting. Ini masih ada lagi di kalangan sahabat-sahabat kita. Biasa tengok, pegang keting, bukan pegang keting. Pegang lutut. Bahkan ada pandangan masa kita pegang lutut tu, kita dakapkan lutut tu, kita tekan sikit macam tu. Supaya terasa rokok yang betul, dia rokok yang betul kita terasa ni. Ubat kita ni tegang ni pada peha tu. Bukan tunduk sangat pegang keting. Bukan, makruh perbuatan dia. Tak batal solat, tapi makruh. Biarlah solat kita ni seperti solat baginda Rasulullah SAW. Solu kama ra'aitumuni usalli. Itulah kita nak. Kalau kita solat itu perbuatan yang paling banyak kita buat sehari. Kurang-kurangnya 5 waktu. Tak campur solat-solat sunat. Jadi banyak solat kita dalam seharian ni. Daripada tahajudnya, witirnya, solat subuhnya, banyak tu. Siapa yang istiqamah, qabliyah, ba'diyah, lagi banyak. Duha dan sebagainya, biarlah solat kita ikut perbuatan Rasulullah SAW. Jangan rendah sangat. Ke-9, solat ketika makanan yang ingin dimakan telah dihidangkan dan ketika menahan 2 hadas. Muslim merekodkan bahawa Nabi SAW bersabda, La solata bi khatratil ta'am wala huwa yudafi unhul akhbathan. Tidak sempurna solat ketika didatangkan makanan dan juga tidak sempurna solat ketika menahan 2 hadas. Ini direkodkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Masajid wal Mawadi' solat bab qaratahil solat bi hadrati ta'am. Solat ketika datang makan, hadis 67 daripada Aisyah, status hadis sahih. Jadi kalau kita dalam keadaan ada macam-macam lah syarah kepada hadis ni. Ada mengatakan dalam keadaan sangat berhajat, maksudnya kita lapar sangatlah. Kalau tak lapar sangat, walaupun makanan dah sediakan, solatlah dulu. Itu ada satu pandangan. Satu pandangan lagi dia ambil pada zahir hadis ni. Bila dah ada hidangkan makanan, khususnya pada majlis, makan dulu. Jadi atas kita lah macam mana kita nak nak melazimi hadis ni. Jadi yang utamanya kalau kita sangat berhajat nak makan, lapar sangat. Dah lapar sangat, makanan pun dah dihidangkan, makanlah dulu. Tenang-tenang, lalu betul solat. Tak ada masalah. Walaupun solat yang terbaik solat awal waktu, tapi masih diberi kelonggaran pada keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua tu bab menahan 2 hadas. Nak terkencing, nak buang air besar, memang diuruskan hadas tu. Kalau tidak macam mana solat kita nak khusyuk. Kata kunci ni ialah makruh kerana menyebabkan kita tidak khusyuk. Kalau kita boleh khusyuk, tak ada masalah. Contohnya tahan makan, kita dah lapar kan? Kita buka puasa sikit, walaupun orang dah hidang makan, kita rasa kita tak ada masalah. Jemaah kita kata, tak ada masalah, kita semayang dulu lah. Kita solat dulu. Tapi kalau keadaan yang sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus, tiba-tiba disediakan makanan tu, boleh kita makan. Akhir sekali. Ke-10, solat di tengah-tengah jalan, tempat mandi air panas, tempat pembuangan najis, gereja Kristian dan Yahudi, kandang binatang dan tanah perkuburan. Rasulullah SAW melarang mengerjakan solat di 7 jenis tempat.
tempat pembuangan najis, tempat sembelihan, tanah kuburan, tengah jalan raya, tempat mandi air panas, tempat berbaring unta dan di atas Kaabah. Nota 29, nota 28, daripada Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'ati mawatin fil mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atis tariq wa fil hammam wa fi ma'atinil ibil wa fawqa zahri baitillah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah seseorang itu mengerjakan solat pada 7 tempat ini: di kawasan pembuangan sampah, di tempat penyembelihan haiwan, di atas perkuburan, di atas laluan orang ramai, di tandas, di kandang unta dan di atas Kaabah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi bab ma ja'afi karahiyati ma musalla ilahi wa fihi, nombor hadis 346 daripada Nafi bin Umar. Hadis adalah dhaif. Baik, hadis dhaif, dikatakan hadis dhaif ya. Kita ambil dulu. Kita bukan nak bincang fiqh daripada sini, tapi kita ambil ya. Yang jelasnya solat di tengah jalan ini yang makruh. Hal haram, yang haram tu wallahu a'lam. Kita ambil yang makruh dulu. Solat di tengah jalan. Memanglah kacau orang kan. Tempat mandi air panas. Ini kita tak ada. Tempat-tempat sejuk dia ada hammam dia, tempat mandi kan. Tempat mandi air panas. Ini budaya kita tak ada. Budaya kita tak ada. Budaya-budaya yang dibawa oleh Rom ada, Turki ada, tempat mandi dia, mandi umum, public bath dia panggil ya, mandi umum ada. Budaya-budaya Rom ada. Kalau pergi ke UK apa semua masih ada public bath. Jepun ada, mandi ramai-ramai gitu. Ini kita tak ada ya. Solat tengah jalan makruh, tempat mandi air panas, tempat pembuangan najis. Bukan dalam tandas tu. Zaman dulu dia tak ada tandas yang khusus. Zaman Aisyah tu kan. Dia nak buang air masa bila? Kadar hajatnya di malam. Tempat-tempat padang-padang di biasa tempat orang buang najis. Dalam gereja tak boleh. Tempat ibadah orang lain. Makruh. Kandang binatang. Dalam kandang. Walaupun ruang yang kita nak sembahyang tu bersih. Makruh. Dan tanah perkuburan. Makruh. Tanah perkuburan makruh. Kemudian Rasulullah SAW melarang mengerjakan solat di 7 jenis tempat, yakni pembuangan najis, tempat sembelihan, tambahan lagi tanah perkuburan, tengah jalan raya, tempat mandi air panas, tempat berbaring unta dan di atas Kaabah. Atas Kaabah. Dalam Kaabah boleh semayang? Boleh. Semayang sunat. Fardu tak boleh. Di dalam Kaabah hanya boleh semayang sunat, fardu tak boleh. Termasuklah Hijr Ismail yang kat luar tu. Kita dalam Kaabah susah nak masuk. Hijr Ismail kita boleh masuk. Dalam Hijr Ismail tak boleh solat fardu. Jangan masuk Hijr Ismail tu buat qada solat. Contoh tak boleh. Dan Hijr Ismail solat sunat je. Wallahu alam, kita tamat bab perkara-perkara makruh dari dalam solat. Ada yang makruh tu untuk mengelakkan kita tidak khusyuk. Ada yang makruh mengelakkan kita masuk sifat bongkak. Ada makruh lebih kepada adab, meludah dan sebagainya. Kita ambil. Kita baca di sini hanya sebagai ulang kaji saja. Adik-adik dan sahabat-sahabat yang mendengar, ahli keluarga, boleh rujuk syarah-syarah daripada syekh-syekh kita daripada kitab Anak Kecil Syurga. Syarah yang lengkap datang daripada pentahqiq sendiri, iaitu Datuk Dr. Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian. Dekat YouTube tu ada lengkap syarah dia. Satu kitab ni. Satu kitab tak nampak dah. Satu kitab Anak Kecil Syurga ni ada disyarahkan lengkap, tersusun oleh pentahqiq kita sendiri, Ustaz Abu Anas Badani. Ada cari kat internet, ada insya-Allah. Banyak benda kita cari ke internet ni, antaranya boleh cari kuliah-kuliah seperti ni sebab dalam perbincangan kita hanya kita ulang kaji saja ini ulang kaji saja. Wallahu a'lam, insya-Allah minggu depan kita tengok bab sujud sahwi. Wallahu a'lam, semoga hari ini kita diberkati oleh Allah sepanjang hari dan semoga kita bertemulah pada satu waktu yang istimewa di mana kalau kita berdoa pada waktu tersebut, nescaya doa kita akan dimakbulkan. Jadi perbanyakkanlah berdoa. Antaranya masa bila berbagai pandangan, bermula daripada waktu mulanya khatib naik membaca khutbah, ada pandangan di antara dua khutbah, ada pandangan pada satu waktu di hujung hari. Pada hari ini antara waktu yang jangan kita bazirkan pada hujung hari sebelum nak masuk maghrib yang kita sibuk-sibuk. Waktu tu kalau boleh siap awal hari Jumaat,
kita berzikirlah. Antara waktu yang aula kita tambah amalan hujung hari Jumaat ni kan. Wallahu alam, jangan hujung hari Jumaat ni kita sibuk pergi pasar malam ambilkanlah keberkatan daripada hari Jumaat. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyidil asqam. Allahumma inna na'udzubika min dahdil bala wa darki syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udhalid da wa qalbatir raja wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita ketemu panjang umur kita, sihat tubuh badan, tumbuh kita hari Isnin. Kita sambung tadabbur Al-Quran, sambungan daripada surah Hud lagi, kata salah, belum habis surah Hud, satu hari, satu muka tadabbur pun sudah bermakna buat kita yang jahil ni Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.